Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Kita ambil sedikit masa insya-Allah untuk kita sharekan dulu majlis kita melalui Facebook kita dan juga linknya boleh dikopikan masuk ke dalam grup-grup WhatsApp kita, ataupun kita boleh tag juga rakan-rakan kita, ahli keluarga kita sama-sama dalam majlis ini sebelum kita mulakan kapsul 15 minit Syama'il kita pada pagi ini dalam siri yang ke-15, bab yang kedua, hadis yang ke-17. Salam Jumaah Mubarakah diucapkan kepada semua. Mudah-mudahan Sayyidul Ayyam, penghulu hari kita pada hari ini, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi kita ambil sedikit masa, beberapa minit untuk kita sharekan dulu majlis kita sebelum kita mulakan insya-Allah dan mengambil keberkatan daripada hari Jumaat, dan kita memperbanyakkan harapan-harapan baik dan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan dengan berkat selawat ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan bincangkan, akan kita bicarakan syama'ilnya sebentar lagi insya-Allah. Jadi kita selawat dulu sama-sama sambil kita sharekan majlis kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini, pagi Jumaat, dan saya kembali ke Quba Center, studio Quba Center kita di Sungai Ramal Dalam. Dan juga ahlan wa sahlan diucapkan kepada yang baru masuk bersama-sama dengan kita. Ada Kak Basitah, Kak Siti Hajar, Kak Siti Mahawa. Saya ucapkan juga menjawab salam bagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tiga perkara yang ada dalam doa, dalam lafaz salam itu dapat pada kita semua insya-Allah. Keselamatannya, kemudian kerahmatannya, kemudian keberkatan darinya insya-Allah.
Jadi minta maaf terlewat sikit, 5 minit, 10 minit saya terlewat tadi. Malam tadi pun sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Jadi alhamdulillah pagi ni sudah kembali bersama-sama di Kubak Center insya-Allah. Dan kita sedang merangka program-program yang akan berlangsung dalam keadaan negara kita semakin berada dalam keadaan pemulihan. InsyaAllah akan kita buka kembali Kubak Center dengan program-program yang bakal dirancang ataupun disusun insyaAllah. Baik, kita masuk terus pada kapsul kita 15 minit yang akan selesai pada jam 8 pagi insyaAllah. Bab yang kedua, babu maja'a fi khatamin nubuwah, masih lagi berada. Semalam kita dah baca satu hadis. Hari ini kita masuk hadis yang kedua dalam bab yang kedua ataupun hadis yang ke-17 dalam bab yang kedua daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa anhu bihi qala haddathana Sa'id ibn Ya'qub at-Talqani قال حدثنا أيوب ابن جابر عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat khatam ataupun tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuknya adalah seperti gumpalan sepotong daging yang berwarna merah, seperti sebesar telur burung merpati. Baik. Semalam kita dah bincang panjang mukaddimah bab dan kita dapat ekstrak daripada hadis yang pertama dua sifat khatamun nubuwah ataupun tanda kenabian yang ada di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah dia terletak di antara dua bahu, maknanya bahagian tengah belakang. Kemudian saiznya adalah sebesar telur burung merpati. Dan dalam hadis yang ke-17 pada hari ini kita dapat sifat yang ketiga, iaitu dia adalah berbentuk gumpalan daging yang berwarna merah. Ataupun kita kata daging timbul lah sebenarnya. Ya, daging timbul. Dia ada timbul sedikit daging macam ketulan kita kata dia sebesar telur kan, macam telur yang ditanam lah. Macam tu bulat tu, tapi segumpal daging dia timbul sedikit daripada bahagian badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita dah dapat sifat yang ketiga. Kita masuk hadis yang ke-18. Wa anhu bihi qala haddathana Abu Mus'ab al-Madini qala haddathana Yusuf ibn Majishun an abihi an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatih Rumaithah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mat ihtazza lahu 'arsyur rahman. Daripada Rumaithah, yakni nenek kepada Asim yang riwayatkan hadis ini. Rumaithah neneknya kepada Asim yang juga merupakan salah satu jalur sanad yang ada dalam itu. Beliau berkata, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketika itu aku duduk berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu dekat. Ya, duduknya terlalu dekat. Rapatlah. Seandainya aku ingin mengucup khatam tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan lakukannya. Maksudnya di sini bukan bermaksud beliau nak cium khatamun nubuwah tu.
nak bagi tahunya sangat dekat bagi beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau aku nak cium tu aku boleh sangat. Dah depan mata aku dah khatamun nubuwah tu. Nak dia bagi tahu tentang jaraknya. Dan beliau mendengarkan waktu beliau melihatkan, maknanya kalau dia nampak khatamun nubuwah itu, beliau yakni Rumaisah radhiyallahu anha tadi, beliau duduk dekat sungguh belakang badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lihat sendiri bagaimana khatamun nubuwah itu. Kerana dekatnya beliau, kedekatan beliau dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dah dekat, pasti akan dengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bercakap, orang sebelah kita lah yang dengar, orang yang sebelah. Kalau duduk di kedai makan, sebelah meja mungkin boleh dengar. Kalau jenis suara kita tu memang suara halilintar kan, ataupun suara peti. Ada setengah orang macam tu, bila dia bercakap, dia tak boleh slow volume dia. Tetapi tidak pada baginda Rasul SAW. Baginda Nabi pun ada satu keistimewaan juga pada suara baginda, iaitu suara baginda itu juga, maknanya pada keadaan yang perlu untuk dikuatkan, memang akan sampai dengan kuat. Dan pada sesetengah keadaan, contohnya ketika Nabi menjadi imam, kadang-kadang diperlukan mubaligh, yakni orang yang duduk di saf sekian-sekian untuk bantu menyampaikan suaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil mubaligh, tukang sampai. Mubaligh ni dikekalkan lagi walaupun dah ada speaker, walaupun dah ada mic, satu masjid dengar. Di Masjidil Haram mereka masih mengekalkan lagi. Bilal lah tu jadi mubaligh tu. Kita kan dengar Imam Mekah semayang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sambut belakang tu. Yang menyambut tu dulu, kalau pada zaman Nabi masih belum ada mikrofon, masih belum ada speaker. Jadi suara mungkin dia boleh masuk sampai kepada saf yang ke-10, 11. Dia tengoklah had mana suara imam tadi tu akan sampai, maka akan diletakkan satu mubaligh di saf yang paling hujung yang boleh dicapai oleh suara imam. Dan mubaligh tu bila dia dengar, dia akan kuatkan pula suara dia, jadi sampai ke saf ke-20 pula. Begitu keadaan. Tapi ada keadaan memang special, sahabat-sahabat Nabi dengar akan suara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan kuat, khususnya masa khutbah. Boleh bayang tak, khutbah wada' tu 100,000 lebih sahabat-sahabat dengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana 100,000 lebih orang dengar berkumpul di Arafah itu mendengarkan khutbahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baginda berdiri di atas sebiji batu. Kan, jadi suaranya disampaikan oleh Allah SWT kepada para sahabat. Habis suara kita macam itulah, suara kita tak kuat. Yang dengar orang sebelah. Kalau kita lepak kedai mamak, ataupun lepak kedai makan, duduk kat kedai makan, orang sebelah kita lah yang dengar suara kita. Kan? Kadang-kadang orang sebelah pun tak dengar. Kan? Kalau pemikiran dia dah pergi merata-rata lah. Kita bercakap dengan dia, rupanya kepala dia ke lain. Jadi dia dengar masuk telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan? Macam itulah. Jadi Rumaisah radhiyallahu anha, beliau mendengar akan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan untuk Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Nama ni, nama dia sambil-sambil kita belajar Syama'il ni, sebenarnya kita belajar sirah juga. Sebab banyak nama-nama sahabat, kisah-kisah mereka disebutkan di samping memfokuskan kepada hadis-hadis yang maknanya ada syawahid yang menceritakan tentang syama'ilnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syawahid bab ini adalah apa nama dia panggil, munasabatul bab. Munasabatul bab ini Imam Tirmizi masukkan hadis ini dalam bab ini. Kenapa? Sebab Rumaisah cerita, aku ni dekat sangat duduk dengan Nabi sampai maknanya aku nampak jelas tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu baginda. Dekat situlah syawahid dia. Tanda kenabian tadi duduk antara dua bahu. Dan bawah tu cerita tentang hadis yang Rumaisah radhiyallahu anha dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau duduk cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena fahamlah bagaimana latar belakang hadis. Sebab dia duduk dekat, jadi dia dengar
apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang Nabi sabdakan juga diriwayatkan sama dalam hadis, di samping beliau sendiri menceritakan apa yang beliau nampak. Jadi yang pertama tadi, beliau menceritakan apa yang beliau nampak, iaitu tanda kenabian di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam di bahagian belakang. Dan juga yang kedua, beliau kisahkan dalam hadis apa yang beliau dengar, iaitu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan seorang lagi sahabat. Namanya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat, ketua daripada kaum Ansar. Ketua daripada kaum Ansar yang sangat-sangat mendukung perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok apa yang Nabi sabdakan. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mat. Baginda menujukan sabdaan baginda untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada hari beliau meninggal dunia. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia, Nabi cukup sedih dengan pemergian Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazzalahu 'arsyur rahman. Telah bergoncang arasy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, arasy Allah yang Maha Pengasih, maknanya Arsyur Rahman, arasy Allah lah. Ya. Kerana apa? Disebabkan oleh kematian, kewafatan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, kalau kita baca sedikit tentang sirah ataupun tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, beliau adalah antara pemimpin Madinah yang awal memeluk kepada agama Islam setelah mendapatkan dakwah daripada Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair yang datang awal ke Madinah, selama 8 bulan beliau adalah ahli Quran, dan menyampaikan Al-Quran, seruan Al-Quran kepada orang-orang Madinah untuk memeluk agama Islam. Beliau adalah duta, Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah yang Nabi hantar, dan sangat pandai dalam menyampaikan dakwah, sehingga golongan VIP ataupun bangsawan ataupun pemimpin-pemimpin daripada kaum-kaum di Madinah, Aus dan Khazraj, mereka memeluk kepada agama Islam dan juga membantu menyebarkannya daripada kalangan kaum-kaum yang ada di Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ni adalah ketua kaum Ansar. Ansar itu terdiri daripada Aus dan Khazraj. Jadi digabungkan jadilah orang Ansar, dan pemimpinnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dalam satu kisah disebutkan antara dokongan ataupun sokongan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana peperangan, apa yang nak dilakukan kepada tawanan-tawanan perang daripada kalangan orang Yahudi, bagaimana nak memerangi mereka. Jadi dalam satu kisah, orang Yahudi ni dia nak serang Madinah. Dia pakat dengan kaum Quraisy dan beberapa kabilah yang memusuhi kepada Islam. Dia orang pakat belaka nak serang. Yahudi serang daripada dalam, orang musyrikin Mekah serang daripada luar. Jadi serangan luar dalam lah, nak serang kota Madinah. Jadi Nabi risau akan keadaan orang Madinah. Yang kita tahu dalam bai'ah mereka dengan Rasulullah, bai'ah orang Madinah dengan Rasulullah, mereka akan taat setia mempertahankan Nabi SAW ketika mana di Madinah. Tapi kalau berada di luar daripada Madinah, maka itu akan sedikit teruji lah. Maka ketika itu Nabi SAW yang risaukan tentang keadaan Madinah, Nabi bagi cadangan. Saya ingat saya dah kisahkan juga cerita ni. Nabi bagi cadangan. Sebab dalam bab kita dah cerita juga, ya betul, sebelum ini dalam bab larangan dan perintah, ataupun dalam bab perbezaan antara perintah dan cadangan, ya. Perintah dan cadangan. Okey. Jadi perintah dan juga cadangan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu Nabi SAW memikirkan tentang keselamatan Madinah. Maka Nabi bagi cadangan kepada Sa'ad bin Mu'az yang merupakan pemimpin di ketika mana kaum-kaum di Madinah. Maka kata Nabi SAW, apa kata kalau kita bagi sedikit beberapa persen lah daripada hasil tanaman kita kepada orang Yahudi ni supaya mereka batalkan hasrat mereka untuk menyerang Madinah. Jadi kita bagi dia sejuk hati, tak payah dia buat kecoh, buat huru-hara sampai nak perang apa semua ni di Madinah. Jadi daripada cadangan itu kita tahu dah bahawa baginda SAW bukanlah mempromosikan keganasan. Bahkan kalau kita baca sirah-sirah, setiap sirah Nabi SAW, kita tahu sebenarnya yang cari pasal mula-mula yang ajak perang ni adalah orang-orang kafir musyrikin. Tengok perang pertama, perang Badar. Nabi bukan nak ajak perang pun. Nabi nak tunjuk orang Islam dah kuat je. Tahan kafilah Abu Sufyan. Nak tunjuk kami dah ramai, dah 300 lebih orang ni. Dulu kamu je lekeh-lekeh dengan kami. Jangan lekeh dengan kami ramai ni. Buktinya bukan bawa senjata mana sangat pun. Tapi tengok apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dia bawa 1000 bala tentera. 3 kali ganda. Dan Nabi pun nak patah balik dah dalam perang Badar. Tengok sirah. Setiap peperangan itu bukan dicetuskan oleh Nabi SAW, melainkan yang cari pasal dulu adalah kaum kafir musyrikin. Jadi Nabi tanya, kalau boleh kita tak payahlah perang-perang ni, bayar kat dia orang, bagi sikit hasil tanaman kita. Jadi Nabi SAW kata, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tanya kan, apakah ini perintah ataupun aku boleh bagi cadangan juga? Jadi kata Nabi SAW, ini cadangan aku je untuk kebaikan kamu, ahli Madinah. Aku memikirkan kebaikan kalian. Kan? Kalau cadangan, kata Sa'ad bin Mu'az, aku pun nak bagi cadangan. Cadangan aku adalah, aku nak bagi tahu berkenaan dengan perihal kami, kaum Ansar. Kami ni dulu berpuluh tahun berperang. Aus dengan Khazraj tak pernah berdamai, tak pernah baik. Bumi Madinah, bumi penyakit. Ya. Kemudian kami ni jadi baik. Disebabkan apa? Disebabkan keimanan yang masuk dalam hati kami. Disebab hadirnya engkau ya Rasulullah. Waktu kami belum dapat iman dulu, orang Yahudi ni sebiji kurma tak dapat daripada kami, melainkan dengan cara jual beli. Maknanya waktu kami tak ada iman, waktu kami tengah perang, tengah bergaduh dulu pun, Yahudi ni tak ada can nak dapat hasil tanaman kami free. Tak pernah kami bagi free. Semuanya kena jual beli. Tiba-tiba setelah kami mendapatkan cahaya iman dan juga kehadiran engkau ya Rasulullah, kami nak bagi macam tu saja. Tanaman kami serahkan kepada mereka, tunduk kepada mereka. Minta maaf ya Rasulullah, aku tak boleh terima, melainkan kami akan sediakan dengan segala kelengkapan dan taat setia kami pada perintah engkau ya Rasulullah untuk kita perangi mereka. Jadi Nabi senyum. Nabi senyum. Kalau gitu kita pertahankan Madinah. Dia orang datang nak cari pasal, maknanya aku menanti-nantikan semangat yang ada pada kamu untuk mendukung aku, sebab aku risau luar daripada Madinah, takut-takut kalian maknanya ialah tak bai'ah dengan Rasulullah itu dalam Madinah saja. Kan takut ketika mana di luar Madinah hilang perasaan itu. Jadi ternyata sokongan yang padu diberikan oleh kaum Ansar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pimpinannya adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang Sa'ad bin Mu'az ni cukup-cukup mendukung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam hadis ini, kesimpulan dia, kita sebutkan bahawa ketika mana wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, itu pun ceritanya panjang juga. Sempat beliau buat keputusan beberapa perkara yang menyebabkan Nabi SAW redha kepada keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Boleh baca, boleh cari dan ingat nama ni, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu wa arda. Yang tak silap saya, wafatnya itu selepas daripada perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang banyak berhadapan dengan kaum Yahudi daripada Bani Quraizah. Jadi ketika mana wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Nabi cukup sedih dan Nabi sabdakan berita dari langit, iaitu ihtazzalahu arsyur rahman.
bergegar arash Allah Ta'ala ketika mana Sa'ad bin Mu'az wafat. Kenapa? Kata para ulama, kerana lebih daripada 70,000 malaikat menyambut kehadiran roh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ke langit. Jadi rohnya naik ke langit, amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, perjuangan dan sokongannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dekat langit 70,000 lebih sambut roh dia. Bersorak lah istilah kita, bersorak maknanya bertakbir, menyambut kepada rohnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, kerana apa yang beliau lakukan ketika mana hidup di atas muka bumi ini, iaitu mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena buat perkara yang samalah. Ada soalan ni daripada Mira Rahim. Selalunya kapsul kita tak jawab soalan. Tapi tak apalah, sebab hari Jumaat kan, saya jawablah soalannya. Bolehkah kita berselawat ketika tidak menutup aurat? Jawapannya boleh. Selawat adalah bahagian daripada zikir, adalah bahagian daripada doa kita. Selawat ni bila-bila masa pun boleh. Cuma ada adabnya. Adabnya lah. Yang terbaik adalah waktu-waktu yang kita sedang dalam keadaan yang penuh dengan adab lah. Sebab zikir umum. Dalam Quran sebut apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia baring. Jadi daripada situ kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya adalah fi kulli ahwalin, pada setiap ketika zikir ingat Allah dengan cara ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sebab Allah utuskan Nabi. Dan kita ingat Nabi bermakna kita ingat Allah. Jadi zikir juga ada dengan hati dan zikir juga ada dengan lidah. Jadi bila-bila masa pun boleh. Kalaupun dalam keadaan kita tidak menutup aurat, maka kita tetap juga disunatkan untuk berzikir. Tengah masak dekat dapur kan? Tengah masak kat dapur, sambil-sambil berselawat, sambil basuh beras. Kita duduk-duduk tengah tengok TV ke apa ke, duduk kat sofa, tiba-tiba teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana juga zikir-zikir yang lain. Cuma kita sebut tadi, zikir ni kalau dijaga adabnya, insya-Allah akan lebih lagi baiklah. Kita berzikir pada waktunya, contohnya lepas kita solat, kan? Lepas kita solat tu dalam keadaan kita masih lagi dalam keadaan dalam telekung kita. Begitu juga keadaan-keadaan yang zikir secara umum lah. Jadi selawat itu juga begitu. Boleh saja dilakukan walaupun dalam keadaan kita tidak pakai tudung dan sebagainya. Cuma aurat memang perlu dijagalah. Kita keluar rumah apa semua, kalau tak ada mahram, itu memang jadi satu kewajipan lah, perintah Allah SWT kepada kita. Cuma dekat rumah lah. Dekat rumah boleh tak kita selawat ni tak pakai tudung ke? Kena cari tudung dulu baru nak selawat? Tak. Selawat ni bila-bila masa pun boleh. Kan bila-bila masa pun boleh. Cuma jangan dekat tempat-tempat yang tak elok lah. Dalam tandas kan. Dalam tandas. Tengah-tengah meneran tu. Tu pula dia selawat. Tak kena lah. Tak kena. Walaupun hati kita tak dapat buang. Maksudnya Allah dan Rasulullah itu sentiasa ada dalam hati. Mana pula dalam tandas tak ingat Allah. Dalam tandas tak ingat Nabi. Kadang-kadang teringat. Ini pengalaman lah. Pengalaman. Kami ni kan masa belajar dulu kan kena hafal Quran. Dia duduk dalam tu kan lama, kadang kalau sakit perut lama. Dia time-time tu teringat nak ngulang ayat Quran pula. Tak masih. Jangan buat pasal kan. Tengah duduk termenung kat dalam tu kan. Ni ayat ni. Tapi iyalah kadang-kadang time tu pula dia nak teringat dengar. Nak teringat untuk ngulang. Time lain dekat luar tandas elok je, tapi janganlah disebut. Kan macam kita hafal surah Fatihah lah. Surah Fatihah tu ada dalam hati kita. Masuk tandas dia pergi baca dalam tu. Tak kenalah. Tak boleh masuk baca Fatihah tu dalam tandas. Ada pun dalam hati kita bukan masuk tandas kita buang ingatan dalam hati kita terhadap surah Fatihah kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab tu ulama kata antara Allahumma salli ala Muhammad, antara doa kita keluar tandas kan, ghufranakal hamdulillah. Ya Allah, aku minta ampun. Kenapa keluar tandas minta ampun? Kata ulama, sebab dalam tandas tadi kita dah bazirkan masa kita dengan tidak berzikir kepada Allah. Zikir tu dengan lidah lah. Kan lidah kita ni kita terpaksa tutup. Ya Allah, minta maaf tadi aku tak berzikir.
Kan keluar saja daripada tandas kita berzikir, ghufranak, ya Allah ampun aku. Alhamdulillah. Kan itu 2 kalimah saja keluar tandas. Ya Allah ampunkan aku, dan juga alhamdulillah. Sebab apa? Penyakit-penyakit dalam badan keluar. Wallahu a'lam. Jadi banyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa sahaja keadaan yang kita laksanakan dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi pun galakkan hari Jumaat ni untuk kita banyakkan salawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi, dapat kesian, rahmat, belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita insan yang penuh dengan kekurangan, dan kita harapkan agar Allah Taala bimbing kita menuju kepada redha-Nya dalam setiap apa yang kita laksanakan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk kita lebih dekat dan lebih kenal dengan Nabi yang diutuskannya untuk bagi panduan dalam hidup kita, dengan kita bacakan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan berkat daripada kita baca kitab Syama'il dan kita selawat tiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah nanti kita akan cuba buat juga, sebenarnya saya dalam cadangan juga untuk kita buat satu sesi khas untuk kita jelaskan tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan cuba rancanglah. Okey, insya-Allah kita akan jumpa hari Isnin kembali untuk kapsul 15 minit. Hari ni tak jadi 15, jadi 25. Tak apalah, yang 10 minit tu untuk jawab soalan kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin yang akan datang. Sabtu Ahad ni kita cuti dulu. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan dalam setiap apa urusan kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mempermudahkan segala urusan kita dan urusan semua umat Islam pada hari ini dan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama pada hari ini, dan juga hari-hari yang sebelum ini, dan juga hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.